Baik, bakal tahu sudah tu. Apa? Penny. Okey. So, kita balik kepada soalan yang pertama tadi. Okey, ini adalah soalan daripada tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey, iaitu soalan penakulan matematik. Okey. Bab berapa saya tak berapa ingat. Bab 3 ke bab 4 tingkatan 4. Okey. So, ini adalah soalan dia. So, dia kasihkan satu kenyataan di sini. Okey. Jika P ialah nombor ganjil, maka 3P ialah nombor ganjil. So, ini adalah actually adalah satu implikasi lah. Okay? Kita namakan ini sebagai implikasi. Kalau ada kamu nampak jika P maka Q begitu kan? Itu actually adalah satu implikasi. Okay, ada orang nak join. Sorry ya, saya kasih. Okay. Okay, so selamat datang kepada Jia daripada Saint Cecilia. Okay, kita balik kepada soalan ini. Okay, so apa saya cakap tadi ya? Okay, jika P ialah sesuatu, maka Q ialah sesuatu. Itu adalah actually dia punya rumus lah. Kalau kamu nampak di bahagian bawah sini kan, ini adalah dia punya implikasi. Implikasi biasa ditulis dalam bentuk ini. Jika sesuatu, okay, P, maka sesuatu, Q. So, di mana P dinamakan sebagai anti jadian dan Q ialah akibat lah. Okay, so sekarang sini ada satu implikasi. So, soalannya ialah, okay, nyatakan songsangan dan kontra positif bagi implikasi berikut. Okay, iaitu ini. So, mula-mula kamu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan songsangan, apa yang dimaksudkan dengan kontra positif. Okay, actually dalam buku teks kan dia ada tunjukkan sudahlah. Okay, saya akan tunjukkan di sini. Ya, okay, sekejap ya. Okay, ini dia. Saya kasih copy paste dulu. Okay, actually ini adalah dia punya formula sebenarnya, formula. Okay, kalau kamu boleh lihat, ini adalah contoh dia lah. Okay, kalau ada satu implikasi, jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Ini adalah implikasi pertama. Lepas tu, kalau saya nak tuliskan dia punya akas, okay, akas, macam mana saya akan tulis akas? So, saya akan guna balik implikasi yang pertama tadi. Okay, apa yang saya buat, saya cuma kasih terbalikkan yang belakang itu pergi depan, yang depan itu pergi belakang. Itu ialah akas, okay, kepada implikasi yang pertama. So, kalau nak tulis akas, saya akan tulis jika Ali seorang yang berdisiplin. So, kamu akan nampak benda yang di belakang itu sekarang akan berada di depan lah. Manakala yang berada di depan, seorang pengawas akan sekarang menjadi di belakang sudah. Okay, itu adalah cara menulis akas lah. Dan kalau nak menulis songsangan, okay, apa kita buat? Kita akan ambil balik yang implikasi pertama tadi, yang original itu, jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. So, nak tulis songsangan, kita akan letak perkataan bukan. Okay, bukan ataupun tidak. Okay, gunakan perkataan ini untuk menyongsangkan implikasi yang tadi. Okay, so apa kita buat ialah, susunannya masih ikut sama, iaitu seorang pengawas masih di depan, seorang yang berdisiplin masih di belakang. Cuma sekarang kamu letak satu perkataan bukan ataupun tidak di hadapan P dan Q tadi. Okay? So, apa yang saya tulis? Jika Ali bukan seorang pengawas. Okay, letak perkataan bukan. Then, Ali seorang yang tidak berdisiplin. Kenapa perkataan tidak lah? Okay, ini perkataan yang saya tambah sendirilah untuk menyongsangkan itu implikasi tadi. So, ini adalah cara kita menulis songsangan. Dan kalau kita nak menulis kontra positif, okay, kita akan ambil balik yang songsangan tadi. Okay, tengok balik songsangan yang telah kamu buat tadi. Tapi sekarang kita terbalikkan depan pergi belakang, belakang pergi depan. Okay, salin balik saja. Jadi kamu akan tulis jika Ali seorang yang tidak berdisiplin, nampak tak? Di bahagian songsangan kan saya kasih yang belakang ini saya kasih letak depan sudah. Manakala yang depan ini, jika Ali bukan seorang pengawas, sekarang saya letak di belakang dia. Maka Ali bukan seorang pengawas. So, itulah cara kita menulis kontra positif lah. Okay, so formula ini dia punya cara itu mesti tetap, memang tetap. Okay, soalan boleh bertukar. Okay, Ali seorang pengawas dan Ali seorang yang berdisiplin boleh bertukar macam-macam benda.
Tapi yang penting ialah kamu just salin balik saja. Cuma depan bagi belakang, belakang bagi depan. Dan letak bukan ataupun tidak pada kalau dia songsangan. Itu sajalah dia punya format lah, dia punya format. So sekarang kalau kamu ada kertas kah apakah, kamu cuba tuliskan jawapan bagi ini. Okey. Saya kasih besarkan lagi lah. Okey, saya kasih besarkan supaya kamu nampak. Okey, so kamu boleh cuba tulis, saya kasih mungkin 1 minit, kamu cuba tuliskan jawapan untuk ini. Sekarang saya ada satu implikasi, jika P ialah nombor ganjil, maka 3P ialah nombor ganjil. Kamu tolong saya tuliskan songsangan dan kontra positif. Okey, berdasarkan kepada contoh inilah. Okey, berdasarkan contoh ini, Ali ini. Okey, saya kasih 1 minit. Kamu cuba buat sekarang. Okey. Sementara itu tak ada orang kan? Okey. Okey. Kalau sudah kan, boleh bagi respon, angkat tangan ke ataupun cakap sudah ke ataupun dalam chat box boleh cakap sudah ke begitu. Supaya saya tahu kamu sudah siap. Sudah nampak. Oh iya, saya mau kasih besarkan ini tapi macam mana? Okey, tak apa. Boleh nampak? Sebab saya tak nampak itu you punya itu Google Meet punya. So saya tak tahu ada orang respon ke tidak. Okey. Tak nampak skrin. Si Fanny nak nampak skrin. Sudah boleh nampakkah sekarang? Enggak. Kenapa? Gelap ke apa? Kecil? Langsung tidak ada apa-apa. Langsung tak ada apa-apa. Yang orang lain macam mana? Nampak. Nampak. Okey kan? Mungkin Si Fanny punya macam si Baby punya itu Ari. ya kan? Mungkin Kenapa si Baby? mungkin kamu boleh try kasih keluar dulu. Lepas tu masuk balik. Leave. Maksudnya leave meeting ini dulu. Lepas tu kamu cuba masuk balik. Okey. Orang lain sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Sir. Okey, ada orang respon sudah. Jadi, jawapan untuk songsangan. Okey, jawapan untuk songsangan. Apakah jawapan kamu? Boleh seorang yang sudi untuk kasih saya jawapan untuk songsangan. Apa jawapan kamu? Jika P bukan nomor ganjil, maka 3P bukan nomor ganjil. Okey, thank you Suhaima. Okey, Ya. jawapan Suhaima betul lah salah? Jawapannya siapa yang sama jawapan dengan dia? Boleh angkat tangan nggak? Raise hand. Okey, bagus. Okey, thank you Adeline. Okey, Izzuddin pun ada angkat tangan, saya nampak. Okey, so jawapannya betul lah kan? Sebab kita mau buat songsangan, sebab kita mau tulis songsangannya, maka kita perlu letak perkataan bukan ataupun tidak kan? Tapi dia punya susunan itu masih kekal lah, susunannya masih kekal. Jangan kasih ubah dia punya susunan. Okey, Eric. Okey, selamat datang Eric. Mungkin daripada yang pasti ni bukan Saint Cecilia punya student lah kan, sebab nama lelaki kan. Mungkin daripada Muhammad Findi Saint pun. Mary's kali. Saint Mary's. Bukan kami. Eric boleh respon nggak? Eric, kamu dari sekolah mana?
Eric. Dan Muhammad tadi, Muhammad siapa? Muhammad tak nampak semua. Findi. Ya, Muhammad Findi dari Muhibah. Dah Ya tahu. kan? Okey. Tak apalah, nantilah baru kita ini kan. Okey, dari Gum Gum. Jauhnya dari Gum Gum. Selamat datang. Okey, selamat datang daripada Gum Gum, SMK Gum Gum. Okey, Alsina. Macam nama ni macam kenal saja ni, Alsina. Cecilia kan? Iya. Okey. Ya, okey. Kita teruskan. Bagi mereka yang baru masuk, kami tadi baru cuba selesaikan soalan yang inilah. Soalan yang pertama ini. Inilah soalan daripada tingkatan 4. Tingkatan 4. Bab 3 ke bab 4 saya tak pastilah. Okey, tapi kita nak belajar macam mana menulis songsangan dan kontra positif bagi satu implikasi. Okey, dengan merujuk kepada contoh inilah. So, tadi Siti Suhaima telah memberikan jawapan. Jadi, jawapannya adalah tepatlah. Iaitu apabila kita nak menulis songsangan, pastikan dia punya susunan ini, okey, iaitu P dan Q kamu kan, adalah mengikut susunan ini. Okey, iaitu kamu salin balik bulat-bulat implikasi yang asal ini, cuma kamu perlu letak perkataan bukan ataupun tidak di hadapan anti jadian dan juga you punya akibat. Okay. So, saya akan letak jika P tadi yang asal itu jika P ialah kan. So, untuk nak menyongsangkan ini, kamu akan letak jika P bukan lah. Okay. Jika P bukan nombor ganjil, maka 3P bukan nombor ganjil. Okay. Tukarkan perkataan ialah itu kepada bukan untuk menyongsangkan implikasi ini. Okay. Okay. Jawapannya adalah betul lah. So, sekarang kalau kontra positifnya pula macam mana? Okay, kontra positif kalau kita lihat contoh ini kan. Dia masih menggunakan songsangan tadi. Cuma songsangan itu, yang depan itu kamu kasih letak belakang, yang belakang itu kasih letak depan. Kan? Okay. So, jawapan yang untuk kontra positif bagi soalan ini akan menjadi 3P kan, 3P bukan nombor ganjil, kamu akan letak di depan. So, sekarang jawapannya akan menjadi jika 3P bukan nombor ganjil, maka P bukan nombor ganjil. Okey, itulah jawapannya. Okey, saya ulang. Jika 3P bukan nombor ganjil, maka P bukan nombor ganjil. Semua orang dapat tak? Dapat Okey. Dapat. Okey, thank you. Respon. Okey, so itulah jawapan untuk soalan pertama lah. Okey, sekarang kita cuba lihat soalan B-nya. Okey, soalan B ya, iaitu lengkapkan premis 2 bagi hujah berikut. Okey, so dalam hujah kan kita ada 3 jenis hujah. Okey, untuk bab ini kita ada 3 jenis hujah. Hujah pertama, kedua dan ketiga. Dan macam mana setiap bentuk dia punya hujah ini kan, kamu perlu rujuk balik buku teks lah. Okey, kalau ada buku teks. Tapi yang ini kan, saya tak ada masa nak terangkan setiap satu itu. Tapi kalau kamu rujuk buku teks, ini sebenarnya adalah hujah jenis ketiga. Okey, sebab kenapa saya tahu? Sebab saya nampak di kesimpulan kan, kalau you nampak kesimpulan kan, dia ada satu tanda tak sama dengan. Okey, dan tak sama dengan itu sebenarnya itu adalah merujuk kepada hujah yang ketiga. Okey, hujah ketiga. So, cara nak menulis premis 1, 2 dan kesimpulan untuk hujah 3 kan, sebenarnya dia ada satu format tertentu sudah. Okey, kamu boleh rujuk buku teks dan dia akan kasih tahu macam mana menulis setiap satu itu. Okey, so kalau ini ialah hujah ketiga, okey, kalau ini ialah hujah ketiga, maka macam mana kita nak buat? Okey, kamu ada nampak tak? Kalau dalam premis 1 kan, dalam premis 1 kan, jika X sama dengan 2, maka 2X tolak 3 sama dengan 1. Okey, ini ialah dia punya premis 1. So, kalau kamu nampak kan, dia mesti ada letak jika di sini kan, di depan jika kan. Dan ini kan, X sama dengan 2, sebenarnya ini adalah dia punya, kita namakan dia sebagai P lah.
P. Okay? Sebab implikasi kamu mesti tahu, dia mesti dalam bentuk ini. Nampak tak? Saya dah letak di sini. Jika P maka Q. Okay? So kalau sini, jika X sama dengan 2, maka sebenarnya X sama dengan 2 ini adalah P kamu lah kan. Dan maka ini, maka belakang maka itu adalah satu benda kan. Tak kira lah dia benda apapun. Ini sebenarnya adalah you punya Q. Okay? Ini adalah Q kamu. Okay? Jika P maka Q. So, dalam hujah ketiga dan premis 2, apa yang perlu kamu tulis ialah, kamu perlu tulis jika, saya kasih dia punya formula dulu lah. Kamu akan tulis, bukan jika. Patutnya ialah bukan. Okay, ini ialah bukan. Yaitu kamu kena letak bukan Q, bukan saya guna mouse untuk tulis, jadi sila bersabar dengan saya. Okay, bukan Q. And then sini belakang kamu akan tulis bukan P. Bukan P. Bukan P. Okay. So apa maksud bukan Q, bukan P ya? So kalau kamu nampak kan, ini ialah P kamu, ini ialah Q kamu kan. So kalau di premis 2, kamu akan letak bukan Q. Lepas itu diikuti oleh bukan P. Bukan itu bermaksud kamu kena songsangkan apa yang ada di P dan Q. Seperti yang kita buat tadi kan, songsangan kan. Apa kita buat untuk songsangan? Kita letak perkataan bukanlah, tidaklah. Dan kalau dia kasih P dan Q kamu dalam bentuk seperti ini, matematik, ayat matematik. Kalau dia letak sama dengan, macam mana kita nak menyongsangkan dia? Kita akan tukar sama dengan menggunakan simbol inilah, yaitu tak sama dengan. Okay? So, nak cari jawapan untuk premis 2, apa kita buat? Kita akan pindahkan Q ini di depan. Okay? Dengan menyongsangkan Q ini. Lepas tu di belakang kita akan tulis P di belakang, tapi kita akan kasih songsangkan itu P. Okay? So, apa yang kita dapat ialah premis 2. Kita balik kepada premis 2. Ada orang masuk. Sekejap. Okay. Okay, kita sambung balik. Okay, ya. Untuk premis 2. Okay, saya rasa saya terlebih sudah. Sebenarnya ini tak perlu. Okay, ini akan tulis di kesimpulan. Sorry. Okay, saya ulang balik. Kalau premis 1, dia mesti akan kasih jika P maka Q kan. So, di premis 2, kamu akan kasih songsangkan dia punya Q. Okay, songsangkan dia punya Q, dan kesimpulan kamu akan songsangkan dia punya P. Okay, ini tak perlu letak. Ini kena letak di bahagian kesimpulan. So, kalau kita nak menyongsangkan Q, apa jawapan kita? Kita akan tulis 2X 2X tolak 3, dan kita akan letak simbol tidak sama dengan 1. Okay, itu sebagai premis 2 kamu. Manakala kesimpulan kamu akan letak bukan P, yaitu P kamu ialah X sama dengan 2 kan. So sekarang nak menyongsangkan dia akan jadi X tidak sama dengan 2. Okay, ini ialah format untuk premis, hujah ketiga. Kalau hujah kedua kan, dia punya format ialah di premis 1 masih akan jika P maka Q. Dia akan kasih satu implikasi seperti ini di premis 1. Untuk premis 2, kamu akan letak P, yaitu X sama dengan 2 di sini. Okay, X sama dengan 2. And then di kesimpulan kamu akan letak 2X tolak 3 sama dengan 1. Okay, tulis Q di bahagian kesimpulan. Itu ialah format dia lah. Tapi kalau hujah ketiga, okay, premis 1 masih jika P maka Q. Kalau premis 2, kamu akan letak
bukan Q, iaitu kasih songsangkan Q, dan kesimpulan kamu akan songsangkan P. Okey, itu adalah format menulis hujah ketiga. Okey, saya rasa kamu dapat tangkap apa yang saya cakap lah. Okey, so saya rasa soalan ini sudah selesai. Okey, soalan A tadi kita sudah buat, soalan B pun tadi saya sudah huraikan. So soalan ini kira sudah selesai. Okey, saya buka kepada soalan kalau ada nak tanya pasal soalan ini. Ada tak? Kalau ada boleh angkat tangan. Ataupun type di chat lah. Tak ada. Okey, kalau tak ada kan? Kalau tak ada, kita sambung lah. Okey, kita cuba lihat soalan kedua. Soalan kedua. Okey, nampakkah soalan ini? Kasih besarkan sikit. Okey. Okey, ini ialah soalan apa? Kita baca dulu soalan. Puan Haliza ingin menghadiahkan muridnya dengan 5 buah buku cerita bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Harga sebuah buku cerita bahasa Melayu dan sebuah buku cerita bahasa Inggris masing-masing RM15 dan RM30. Puan Haliza membeli beberapa buah buku cerita bahasa Melayu dan beberapa buah buku cerita bahasa Inggris dengan jumlah RM105. Berapakah bilangan buku cerita bahasa Melayu dan bilangan buku cerita bahasa Inggris yang dibeli oleh Puan Haliza? Okey, yang ini sebenarnya adalah soalan penyelesaian persamaan serentak lah. Okey, penyelesaian persamaan serentak, di mana kamu perlu membentuk dulu dua persamaan linear, okey, berdasarkan info yang diberikan dalam soalan lah. Okey, so saya kasih kamu 1 minit kan, kamu cuba bentukkan dulu dua persamaan daripada soalan. Bentukkan dulu dua persamaan yang boleh kamu fikirkan. Okey, apa-apa sajalah persamaan. Okey, daripada ini. Dan mungkin kalau siapa yang sudah dapat, boleh type di chat box lah untuk kita lihat. Okey, saya tunjukkan soalan. Sorry. Okey. Kamu cuba bentukkan dua persamaan. Dan kalau boleh, typekan di bahagian chat box itu untuk kita kongsi bersama lah. Apakah persamaan yang kamu dapat? Okey, sambil itu kan, mungkin kamu boleh type di chat box juga dari sekolah mana kamu belajar, supaya saya tahulah ada murid daripada sekolah mana yang join kita punya Google Meet lah hari ini. Ada orang join lah, sekejap saya nak admit kan dia dulu. Rasmi, okey. Okey, selamat datang Rasmi. Kita sedang buat soalan yang kedua lah. Okey. Okey, kamu boleh typekan dua persamaan yang boleh kamu fikirkan di chat box untuk kita kongsi. Lepas tu kita akan bincang lah macam mana nak bentuk persamaan yang tepat. Okey. Ada orang respon sudah tak? Saya tak nampak saya punya Google Meet. Putri, kamu kasih tahu saya kalau ada orang respon. Okey, belum masa belum. Salah tekan. Okey. Okey. Ada yang merespon? Belum lagi. Bah, ambil masalah. Ambil masa 1 minit lagi lah. Ambil masalah. Ya. Jangan malu-malu, type saja di chat box. Kalau Nanti type di salah se. salah lah, kita belajar dari kesilapan, Mbak. Okey, tak apa. Jadi dengarkan, tak salah tak apa juga. Ya, salah enggak saya rotan itu.
Okey, Cecilia jangan kasih malu lah. Type lah. Masih tak ada, tak ada. 5 plus X saja. Kamu boleh tengokkan daripada soalan kan, dia cakap dia ingin menghadiahkan 5 buah buku cerita. Okay? Maksudnya dalam 5 buah buku cerita itu mungkin ada bahasa, 2 bahasa Melayu, 3 bahasa Inggeris, mungkin 1 bahasa Melayu, 4 bahasa Inggeris. Tapi jumlah buku yang dia ingin hadiahkan itu adalah 5. Okay, itu adalah dia punya tips yang pertama lah. Kemudian kamu boleh baca juga bahasa Melayu, 1 buku RM15. Bahasa Inggris, 1 buku RM30. Okay? Dan dia punya jumlah bayaran. Okay? Itu Puan Haliza membayar RM105 untuk 5 buah buku. Maksudnya jumlah kelima-lima buku itu, okay, tak kira lah berapa bahasa Inggris, berapa bahasa Melayu, jumlah yang dia bayar adalah RM105. So dari situ pun kamu boleh bentuk lagi satu persamaan. Kan? Okay, so ada 2 Ada, persamaan. Ada sudah? Hmm. Okay, saya pergi tengok ah. Okay, Adeline sudah ada, Putri pun sudah ada, okay. Kill pun sudah ada, tapi 1 saja. Kita perlukan 2 persamaan. Sebab ini adalah persamaan linear serentak. So maksudnya mesti ada 2 persamaan dibentuk baru boleh selesaikan secara serentak. Okay, kita cuba lihat Adeline. Adeline cakap X plus Y equals to 5. Okay. Dan 15X tambah 30Y adalah 105. Okay, so dalam exam kan, sebelum kamu bentuk persamaan kan, mesti tulis dulu apakah itu X, apakah itu Y. Jangan biarkan itu pemeriksa yang pergi teka. Ini X tu ialah apa, Y itu ialah apa. You mesti kasih tahu terang-terang kan, sebelum you tulis persamaan. Okay, biarkan X ialah apa. Biarkan Y ialah apa. Okay, kasih tahu dulu pemeriksa. So dalam case ini mungkin kamu boleh tulis biar Y ialah bilangan buku bahasa Melayu. Ataupun biar X ialah bilangan buku bahasa Inggris yang dibeli. Okay, kena terangkan dengan jelas lah. Okay. So kalau saya anggap X ialah bahasa Inggris, X ialah bahasa Melayu, Y ialah bahasa Inggris, kan? So it makes sense lah bila dia tulis persamaan yang kedua itu ialah 15X tambah 30Y ialah 105. Sebab kalau X ialah bilangan buku bahasa Melayu, so bila dia tulis 15X bermaksud dia ambil satu buku taraf dengan RM15, iaitu harga sebuah buku bahasa Melayu kan. Tapi X itu kita tak tahu bilangan bahasa Melayu itu berapa. Boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 4 kan. Kita tak tahu. So kita letak X. Dan bila you darab X dengan 15, bermaksud kamu sedang mencari harga yang perlu dibayar oleh Puan Haliza untuk buku bahasa Melayu. Begitu juga dengan 30Y lah. Bila kamu ambil 30 darab Y, maksudnya kamu sedang mencari jumlah harga buku bahasa Inggris yang dia beli itu kan. So bila kamu tambah 15X dengan 30Y bersama, dia akan menghasilkan jumlah wang sebanyak 105. Iaitu dia sudah kasih tahu dalam soalan. Kan? So betul lah persamaan daripada Adeline dengan Putri, betul. Okay? Ya, Adeline sudah tambah di sana lah. X ialah buku, bukan buku Adeline. X ialah bilangan buku. Okay. Bilangan buku cerita. Okay? Kena letak spesifik sikit lah. Okay. So, jawapan betul. Putri pun betul lah. Okay? Betul kak? Macam tak Terbalik. betul loh. Ya. Kamu patut letak 15X tambah 30Y sama dengan 105. Baru ngam. Yang di bawah itu X plus Y sama dengan 5. Itu baru betul. Okay, yang kill itu sudah betul lah. Tapi dia cuma tulis satu saja persamaan. Actually, perlu tulis lagi satu persamaan lagi lah. Okay? Okay, so saya harap orang lain pun boleh faham lah daripada penerangan tadi ya.
So sekarang menulis persamaan sudah. Sekarang langkah seterusnya ialah kasih selesaikan secara serentak. Okay? Kalau nak selesaikan secara serentak ini di form 2, form 3 kamu sudah belajar lah. Okay? Yaitu kita ada dua kaedah lah. Yaitu kaedah penggantian dan juga kaedah penghapusan. So terpulang kepada kamu sebab soalan tak ada nyatakan dengan spesifik kan. Okay, kita tengok balik soalan. Dia tak ada nyatakan spesifik dengan menggunakan kaedah apa, dia tak ada cakap. So kamu boleh guna mana-mana kaedah. Okay? Malah kamu juga boleh menggunakan kaedah matrix pun boleh. Sebab dalam form 5 kita belajar matrix kan. Kita juga telah belajar cara menyelesaikan secara serentak dua persamaan linear menggunakan kaedah matrix. Okay? So soalan ini tak ada nyatakan kaedah apa. Jadi kamu boleh gunakan mana-mana. Terpulang. Okay? So saya kasih kamu lagi mungkin 2-3 minit. Kamu cuba selesaikan ini. Oke, selesai. Cuba cari apa nilai X, apa nilai Y. Oke. Sambil itu saya tuliskan dulu persamaannya di sini. Oke, kalau orang siapa yang sudah dapat jawaban boleh tulis di chat box juga lah. Oke. Oke. X plus Y. Oke, Siti Suhaima sudah dapat jawaban. X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Lajunya. Oke. Ada jawaban lain tak? Oke, Siti Suhaima, kamu gunakan kaedah apa lah? Boleh share tak? Kaedah apa? Kaedah Nuse. Ya, Yang kaedah penghapusan kah? penghapusan. Penghapusan, oke, thank you. Oke, kaedah penghapusan. So, actually kaedah, dua-dua kaedah itu pun boleh dapatkan jawaban. Oke, cuma mungkin ada yang mungkin langkahnya lebih banyak sikit. Tapi ada yang lebih kurang sikit. Itu saja beza mereka lah. Oke. So, ada lagi tak respon? Tengok. Oh, belum lagi. Oke. Oke, sebenarnya soalan ini kan memang akan wajib ditanya. Oke. Persamaan linear serentak memang wajib akan ditanya. Tak kisahlah dulu yang silibus lama pun, soalan ini wajib keluar di kertas 2. Okay, kertas 2 bahagian A. So, untuk format yang baru, okay, untuk KSSM tahun ini, formatnya kamu tahu kan, ada 3 bahagian sudah, ada A, B, C. So, bahagian A adalah soalan yang pendek-pendek lah.
bahagian B adalah soalan panjang sikit dan soalan C itu adalah satu siri soalan yang panjang dan di dalamnya ada banyak pecahan-pecahan dan satu soalan 15 markah. Daripada dua soalan kamu pilih satu. Okay? So dia punya kesukaran itu semakin bertambah lah. Dan soalan yang jenis ini kan biasanya di bahagian A lah, di bahagian A. Okay? So soalan ini memerlukan kamu ada kemahiran untuk menyelesaikan secara serentak dua persamaan linear. Yang ini kalau yang penting sekali kan ialah membentuk persamaan. Kalau persamaan kamu salah kan, tak kisahlah you guna kaedah apa sekalipun, jawapan kamu akan tetap salah. Okay, yang penting persamaan itu mesti betul dulu. Kalau ini dua-dua sudah salah di awal kan, yang belakang itu tak payah tengok sudah, pasti akan semua salah. So ini amat penting lah, pembentukan persamaan itu sangat penting. Okay, so kita coba lihat lagi ada tak? Ada lagi tak? Nih, tak ada orang ah? Tak ada orang dapat jawaban. Mana orang Saint Cecilia? Jangan bikin malu sama saya lah. Tak ada kah? Oke. Sudah. Kenapa tidak type di sini? Apa jawaban dia? Adeline. Oke. So, perlukah saya tunjukkan dia punya langkah kerja? Oke, Adeline pun sama dengan Siti ya, jawaban. Perlu saya tunjukkan langkah kerjanya, jalan kerjanya? Oke. Saya akan tunjukkan lah. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, saya akan gunakan kaedah penggantian lah. Oke, penggantian. So, apa kaedah yang dipilih itu banyak bergantung kepada jenis ataupun bentuk persamaan yang kamu dapat. Oke, tapi actually mana-mana kaedah yang kamu pilih pun akan dapat jawaban yang betul. Kalau langkah kamu betul lah. Oke, so kalau saya gunakan kaedah penggantian, oke, mula-mula saya akan pilih salah satu daripada persamaan 1 dan 2 ini. Dan saya akan jadikan X ataupun Y sebagai perkara rumus saya. Oke, so dalam case ini, saya akan pilih untuk ubah persamaan 1. Sebab persamaan 1 kalau kamu nampak kan, berkali X dan berkali Y di depannya adalah 1. Tak ada nombor kan, maksudnya berkalinya adalah 1. So, bila saya nak ubah itu X ataupun Y sebagai perkara rumus, dia adalah lebih senang. Berbanding kalau saya pilih untuk ubah persamaan 2. Oke, so daripada persamaan 1, so saya akan tulis dari persamaan 1. Oke, saya guna short form lah. Dari persamaan 1, oke. Apa saya buat ialah, saya akan pindahkan ini, tambah Y ke sebelah kanan. Oke, ke sebelah kanan. Maka saya akan dapat X. Oke, dapat X sama dengan 5 tolak Y. Oke, jadi saya akan namakan persamaan ini sebagai persamaan 3. Oke, persamaan 3. Oke, lepas itu daripada persamaan 3 ini, saya akan ganti masuk persamaan 3 ini ke dalam persamaan kedua. Oke, jadi saya akan tulis gantikan. Oke, saya guna short form. Gantikan persamaan 3. Oke, persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Oke. So, sekarang saya akan tulis 15. Oke, 15 X. So, X sekarang akan bertukar menjadi benda ini sudah. 5 tolak Y. Oke, sebab daripada persamaan 3 saya cakap X ialah sama dengan 5 tolak Y. So, bila di sini 15 X, saya akan tulis bracket lah. 15. Lepas itu ini akan jadi 5 tolak Y. Oke, 5 tolak Y. Dan tambah dengan
tambah dengan 30Y. 30Y sama dengan 105. 105. Okey. Lepas tu kembangkanlah. Okey, kembangkan 15 darab 5 ialah 75. Betul? Okey. 75. Lepas tu 15 darab Y ialah 15Y. So ini adalah masih negatif 15Y. Kalau salah tolong betulkan lah. Kalau salah tolong respon. Cikgu sudah salah. Okey. So ini masih 30Y, salin balik saja. 30Y. Dan ini sama dengan 105. Okey. Lepas tu apa kita buat? Kita akan kasih selesaikan Y lah. Tolak 15 tambah 30. Jadi sini akan menjadi 15. berapa? 75. 75. Lepas tu tambah 15. Yes. Tambah 15Y. Okey. 15Y. Sama dengan 105. Okey. Lepas tu, untuk cari Y, 75 ini kena pindahkan kanan. Pindah. Ya, pindahkan ke sebelah kanan sini. So, dia akan menjadi berapa? 105 tolak 75. Berapa jawapan? 30. 30. 30. Okay, thank you. Ya. Guna kalkulator sajalah. Okay. And finally, nak cari Y, pindahkan 15 kan? 15 ni ke sebelah kanan menjadi bahagi. So, 30 bahagi 15, jawapannya adalah 2. Okay? So, dapatlah sudah Y ialah 2. So, itulah jawapan pertama. Lepas tu sekarang kita mau cari X, maka kita akan ganti balik yang ini. Y sama dengan 2 ini ke dalam persamaan 3 lah. Actually persamaan 1, 2, 3 pun boleh. Tapi kalau saya ganti di persamaan 3 lebih senang lah untuk cari X. So bila saya gantikan, saya akan tulis X sama dengan 5 tolak Y. So dia akan menjadi 5 tolak 2. 5 tolak 2 bersamaan dengan jawapannya adalah 3. Okey. Wow. Okey, so dapatlah sudah jawapan X ialah 3, Y ialah 2. Okey, so soalan ini sudah selesai. So, yang penting sekali ya, saya nak highlight ialah pembentukan persamaan itu. Itu yang paling penting lah. Kalau you salah persamaan saja, semua yang belakang ini akan semua salah. Okey? Tak kira you guna kaedah apa sekalipun, pasti akan salah. Okey, so rasa-rasa itu saja untuk soalan yang kelima ini. Okey? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Boleh ikut jugalah. Okey, so sebelum kita sambung kan, saya nak kamu ambil sedikit masa kan. Cuba type di chat box kamu dari sekolah mana? Type saja. Kalau Saint Cecilia, type Saint Cecilia. Kalau Saint Michael, Saint Michael. Kalau Batu Sapi, type Batu Sapi. Saya mau tengok berapa orang daripada sekolah yang lain. Itu saja. Boleh? Type di chat box. Saya mau tengok saja. Okey, Eric dari Saint Mary, selamat datang. Okey, Muhiba, Cecilia. Muhiba. Okey, thank you. Siti Suhaima, sandakan 2. Okey, thank you. Thank you, respon. Okay, Muhiba, Izudin, Francis, okay, Cecilia, Fanny, Cecilia. Okay, terima kasih kerana respon. Okay. So, kita sambung Boleh sambung? Sekarang sudah hampir jam 3.
kita baru selesaikan 2 soalan. Astaga. Lama lagi hidup kita ni. Okey. Ini pun satu soalan yang wajib keluar. Iaitu mengira isi padu pepejal. Soalan jenis ini kan memang akan keluar. Tetapi kan dia mesti combine mungkin 2 atau 3 jenis pepejal dalam satu gambar raja. Dan minta kamu cari isi padu. Okey? So soalan ini kan. Okey, soalan ini. Okey, kita baca soalan dulu. Menunjukkan sebuah pepejal yang dibentuk dengan mengeluarkan 2 kon daripada sebuah silinder. Diberi jejari bagi silinder ialah 14. Menggunakan pi ialah 22/7. Hitung isi padu dalam cm padu pepejal yang tinggal. Okey, so maksudnya asalnya ialah sebuah silinder. Asal bentuk ini adalah satu silinder. Tetapi 2 biji kon di depan belakang itu telah dikeluarkan. Okey, jadi kamu dikendaki mengira isi padu pepejal yang tinggal itu selepas 2 kon itu dikeluarkan. So itulah dia punya soalan. Okey. So kamu rasa macam mana kita mau selesaikan soalan ini ya? Asalnya sebuah silinder, 2 kon dikeluarkan, cari paki isi padu. Mestilah guna tolak kan? Okey, mesti kena tolak. So ambillah isi padu silinder, okey. Lepas tu tolak dengan 2 isi padu kon ini, maka dapatlah jawapan. Senang saja kan? Okey, senang saja. So kamu cuba kalau kamu boleh tak kamu kasih typekan itu formula. Formula untuk mencari isi padu silinder dan kon di chat box. Boleh tak? Okey, semua orang cuba type formula untuk mencari isi padu kon dan silinder. Tapi masa exam kan, formula akan dibagilah. Tapi kita kena tahu jugalah apa yang ada dalam formula itu supaya bila kita nak ganti nilai pun kita tahu, oh ini ialah tingginya, ini ialah sejarinya, ini ialah apa kan. So formula untuk silinder ialah apa? Formula untuk silinder 2 pi j. Okey, Siti Nur Arifah pi j kuasa 2t. Okey. Kill 2 pi j itu sebenarnya adalah mencari lilitan sebuah bulatan. Kalau saya ada satu bulatan kan, saya nak cari panjang bulatan itu, maka 2 pi j adalah formulanya. Okey. Tapi nak cari silinder punya isi padu, okey, Adeline pun ada. Okey, n itu sebenarnya adalah pi lah kan. Bukan n lah, pi ya, pi j kuasa 2t. Untuk kon ialah 1/3 pi j kuasa 2t. Okey, betul. Okey, untuk Siti Nur Arifah pun betul. Silinder adalah betul lah. Okey, Adeline juga bagi rumus yang betul sudahlah. Okey, so kita sudah tahu rumusnya sudah, formulanya sudah. Sekarang kita just gantikan nilai-nilai itulah ke dalam formula. Di mana T adalah tinggi ya. T adalah tinggi silinder dan tinggi kon. Manakala J adalah jejari lah. Okey, kamu akan perasan kon dan silinder itu berkongsi satu bulatan yang sama. Okey, bulatan ini merupakan hasil perkongsian antara silinder dengan kon. Begitu juga dengan bulatan di bawah sinilah. Okey, so diberi jejari silinder itu adalah 14. So J pun sudah kamu tahu kan. Tapi kamu tahu dia punya T kah? Okey, T pun sudah ada dibagi sudah 36. Okey, 36. Tapi ini T adalah untuk silinder. Tinggi silinder. Berapa pula tinggi kon? Berapa tinggi kon? Kamu tahu tak? Berapa tinggi kon? Kalau tinggi ini silinder ialah 36, ini ialah tinggi silinder. Berapa tinggi kon?
2 kon. Okey, kalau kita tengok di sini kan, sebenarnya soalan ini patut letak 2 kon yang congruent ataupun 2 kon yang sama size lah, supaya kita tahu sebenarnya tinggi ini 2 kon yang adalah sama tinggi. So kita anggap mereka sama besar lah kan. So kalau mereka 2 kon ini sama besar, maka tinggi kon itu sepatutnya adalah 18 cm lah kan. Sebab 36 bahagi 2. Kita anggap tinggi ini dan tinggi ini sama. So bahagi 2 kita dapat 18, dapat 18. Okay. So tinggi kon 18, jejari kon 14, kita sudah tahu. Okay, diberi jejari silinder. Sebenarnya jejari silinder adalah jejari kon lah, sama saja. So kamu sudah tahu lah sekarang. Nilai-nilai semua pun sudah tahu. Pi pun sudah dibagi. Jadi masukkan dalam formula. Lepas tu darab, kalkulator kasih tekan, tolak dan dapat jawapan. Okey, saya kasih kamu mungkin 2 minit, kamu cuba dapatkan jawapan. Okey, saya pun akan buat di sini jugalah. Okey, so pi j kuasa 2. Silinder, kita tulis silinder dulu. Pi j kuasa 2 T. Pi Okey. Adakah kamu tulis macam ini? Okey, ini ialah silinder. Bahagian sini ialah silinder. Bahagian sini adalah kon. Oh, apa saya tulis ini? Okey. Okey, ini ialah silinder. Sini ialah kon. Okey. So silinder ini isi padu silinder tolak 2 isi padu kon. So yang tinggal itu adalah isi padu yang baki itulah. So berapa dapat? Ini hanya tekan kalkulator saja. Tekan dan tolak. Of course lah kamu kena jawapan ini kena darab 2. Okey, kena darab 2. So ada orang kasih jawapan tak? Dapat sudah? Okey. Baik. Kita ada 18, kita ada 14.784. Kita ada 3.900. Okey, saya nak tanya, 18 ini ialah jawapan akhir ke ialah apa? Yang 14.000 ini pun ialah jawapan terakhir ke ataupun jawapan untuk silinder ke ataupun kon ke? Okey, untuk 18. 18 ah? Kira pun dapat 18. Okey. Siti Suhaima dapat 14. Kenapa jauh beza sangat oh? Kenapa mula-mula 18 lepas tu 14.000 ah? 784. Mana satu jawapan? Bukan yang 18 tu soalan tadi. Soalan tadi yang mana? Yang tadi. Bukan soalan ni. Yang kon tu, yang kali yang dua tu. Sorry. Sebab saya tak nampak ini. Okey, tak apa.
So, okay, jawapan kamu 14,000, jawapan Adeline ialah 3,600. Okay, Siti Safina 36 bahagi 2 tu sir. Okay, ya, baru saya tahu. Thank you. Okay, baru 2 orang kasih respon ya. Mana orang lain? Wakil dari Saint Mary lah, wakil dari Saint Mary, Eric kah? Apa jawaban kamu? Wakil dari ini, Gum. Oke, saya nampak Intan, Intan dari Saint Cecilia. Bila kamu masuk, Intan, kenapa saya tak nampak kamu masuk? Oke, selamat datang Intan. Jadi Putri, apa jawaban kamu Putri? Oh, baru saja. Oke, Intan, selamat datang. Oke. Ini tekan kalkulator saja, Pak ini. Aduh, berapa Putri? Jawapan saya Ya, 14784. oke. Sudah. Oke, jadi Adeline, kenapa ya dapat 3,000 lebih itu? Silap, Cikgu, sorry. Mana yang betul loh? Oke, apa? Saya mana kalkulator saya? Oke. Saya kira. Tengok jawaban saya sama dengan kamu kah tidak? Oke, pi sekejap pi 14. Oke, ini ialah jawapan sini ialah 22167. Oke, ini ialah isi padu silinder. Oke, tolak. Betul tak apa yang saya buat ini? Sini ialah 738 sorry. 89. Betul tak? So, jawapan akhir ialah 22167. 1389. Bukan 1392. Mana Satu satu? yang salah kejap. Saya tak ada bagi tulis dia punya perpuluhan. Oke, saya kasih jawapan yang tepat sikit lah. Poin 07. Ini sepatutnya adalah poin, ada lagi poin 008 lah. Saya kasih round off. Poin 08. Betul. Oke, yang ini pula ialah ya. Silinder saya salah. Siapa? Silinder. Silinder. Salah. Kenapa salah? 22176. 76. Bukan 67. 22176 ya kah? Aduh, hai. Sekejap. 221 Kon juga. 22176. Kenapa saya punya 167 oh? Saya tidak tahu, sir. Kenapa begitu, sir? 7389. 7389 salah. 17389. Satu-satu dulu, 73. satu-satu dulu. Satu-satu Ya, ya. satu-satu. Duluan. Oke, pi. Oke, sekejap. Sebelah lu, sir. Yang dua tuh. Yang apa nih? Silinder. Silinder itu apa berapa? 22176. Bukan 167. Bukan. Hai, kenapa saya dapat 22167.07776? Apa saya tulis? Coba reset kalkulator. Sebab ini kalkulator ialah zaman sekolah saya. Mungkin Illallah. dia model yang lama lah, ini model lama punya.
Okey, tak apalah. Kita anggap jawapan saya salah. Jawapan kamu ialah 76. 22176 kan? Okey. Tolak yang ini 7389 betul tak? Bukan, 7392. Aina, Jo. Kenapa kalkulator saya begini? Okey. So selepas tolak berapa jawapan kamu? 3 berapa? 14 ah? Ya, 14784. Okey, 784. Mm-mm. Okey. Adeline, saya ada kasih jawapan Ya. kan? Saya ada post itu Ada. gambar jawapan kan? Betul tak jawapan yang saya post ini? Sama tak? Sekejap. Sebab saya pun tak ada simpan dia punya itu. Okey, tak apa. Kita tunggu Adeline sekejap. Tapi cara buat begitulah kan. Mungkin jawapannya ada kurang sikit, tambah sikit. Mungkin ada yang round off, ada yang tak ada round off itu perpuluhan kan. Macam Tapi- salah sih. Salah? Kenapa salah? Di mana silapnya? Jawapannya 369. Ya, mana? 3696. 36. 3696. Ke formula yang salah? Ada formula yang salah nggak? Tak ada kan? J kuasa 2T. Dia bukan 14 kali 2, kuasa 2 dia Jejari 7 tu, kali cikgu. 2. Jejari itu kenapa? Oh, jejari. Jari bukan bahagi dua kan? Diberi. Oh ya. Okay. Thank you. Sini silapnya rupanya sini. Ini. Okay. Jejari silinder. Diberi jejari bagi silinder. Jejari bagi silinder ialah ini kan. Jejari bagi silinder. So sama lah 14. Kenapa mau bahagi 2 lagi? Dia tulis sana 7. Siapa yang tulis? Jawapan. Mana? Di WhatsApp. Di WhatsApp kah? Oh, mungkin saya rasa itu jawapan sudah salah itu. Macam saya hari itu ada cakap pembetulan kan? Okey, sama ada sini soalannya ini salah ataupun langkah kerja itu salah. Sebab kalau ikut soalan kan, diberi jejari bagi silinder ialah 14, iaitu ini. Sebenarnya kon punya jejari pun 14. Okey? So, ini tidak salah. Melainkan dia cakap sini ialah diameter. Okey, diameter ialah 14. Kalau diameter 14, jejari adalah 7 lah. Sebab bahagi 2 kan. Okey. Apa kita cuba tanya Intan. Intan, mohon respon soalan ini Intan. Ya, Sir. Apa jawapan kamu? Kamu sudah try kan soalan ini? Guna 14 kah guna 7? Itulah saya mau tanya. Kamu guna 7 kah guna 14? Saya guna 7. Jawapan kamu betul kalau guna 7. Iya. Maksudnya silinder pun guna 7, kon pun guna 7. Kah kon guna 7, ini guna 14? Dua-dua guna 7. Kenapa guna 7 ah? Sebab jejari silinder ialah 14 oh. Kan? Kalau jejari silinder adalah 14, jejari kon pun ialah 14 kan? Betul tak? Kalau tidak silap saya hari itu kan ada pembetulan. Ya. Saya pun ingat. Tapi pembetulan apa yang saya cakap yang saya ubah itu? Itulah tuh Sir. 14 tukar pergi 7. Oh, 14 tukar pergi 7. Yang 14 tu dia punya diameter. 14 ialah diameter. Okey, faham. So, kalau ada pembetulan begitu kan, baru jawapan 3,000 itu adalah betul lah. Okey? Iaitu sebenarnya sama ada dia cakap sini diameter. Okey, inilah sorry.
Ini ialah diameter. Okay, kalau kita ubah soalan kan, sebab hari itu saya nampak jawapan ialah 3,000 lebih. And then that's why jawapan sini tak sama kan. So kalau kita kasih ubah ni soalan kan, diberi diameter. Okay, diberi diameter silinder ialah 14. Then sekarang kita akan ubah sini jadi 7. Ini pun jadi 7. Then baru jawapan kamu akan jadi 3,000 lebih. Okay, tapi kalau kita tak buat pembetulan, actually jawapan ini adalah betul lah. Okay, sebab kita pakai jari silinder ialah 14. So sini kita tulis 14. And then con pun kita tulis 14. So sebenarnya jawapan yang tadi itu 14,000 itu adalah betul lah. Tapi oleh sebab saya tengok jawapan buku itu ialah 3,000 lebih, maka baru saya buat pembetulan sini ialah kita ubah jari jadi diameter. Okay, tapi sebenarnya jawapan yang kamu tadi itu kan 14,000 lebih itu kan, jawapannya pun adalah betul lah. Okay, jawapan pun adalah betul. Kalau kita tak buat pembetulan. Tapi kalau ikut jawapan yang buku itu, dia memang 3,000 lebih, maka kita akan buat pembetulan di sinilah. Okay? So berlakulah sedikit kekeliruan di sana lah. Okay? So saya minta maaf kerana terlupa buat ni pembetulannya. Okay? Okay, so thank you Intan kerana memberi respon. Okay, so saya harap semua orang boleh tahu dia punya kesilapan di mana, dan juga yang penting sekali ialah dia punya formula lah kan, dia punya formula saja. Okay, so kita nak teruskan lagi? Kah kita nak ada yang sudah letih kah, mau pergi tidur sudah kah? Petang mana boleh tidur. Oi, kenapa? Kenapa tak boleh tidur petang? Boleh je. Boleh je. Okay. Okay, saya kasih rehat dulu 5 minit lah, nak pergi tandas kah? Sebelum kita sambung lagi lah soalan, mungkin 1-2 soalan lagi lah. Boleh? Siapa nak pergi tandas tu boleh pergi dulu. Kita rehat 5 minit lah. Rehat 5 minit. Lepas tu kita sambung lagi. Okey. Okay? Ya. Sampai itu kita dengar sikit-sikit muzik dulu lah. Blackpink Cego. Blackpink kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Rasulullah. Saya cukup bersyukur di atas sokongan. Ya. Terima kasih Pakcik. Nak tidur lah ni. Blackpink. Okay, lagu apa? Blackpink ada lagu baru macam balik-balik pun ini saja kan? Mana ada, dorang belum comeback. Iya kah? Belum. Berpisah sudah dia orang? Tak lah, bukan lah. Dorang belum ada album baru. Yang album baru Iya tak? BTS. Ya. Oh, okay lah. Kita Enhypen. kasih semangat sedikit dulu lah. Okay. Ya. Aduh, hai. Buang laut lesson dari lain. Tapi ini macam mengganggu iman, tak boleh lah. Janganlah. Mengganggu iman saya. Okey. Tak apa. Kita dengar lagu yang formal sikit lah. Semua. Aduh. Kita dengar ini sajalah. Yang tak ada ini. Yang tak ada Nanti dia dikasih punya, hidup tu anu. dikasih hidup apa? Istighfar. Okey. Si Adeline mau menari, astaga. Dia enggak Adeline? Bukan si Ayu kah? Dah lah cikgu. Okey, Si Ayu actually si saya bisa, sudah cikgu. sediakan apa? Apa? Siapa bercakap tadi? Cikgu, Sudah orang cakap. si Ayu nggak dapat termasuk. Iya kah? Ya, Kenapa? dia terkeluar tadi.
Mungkin line-nya lambat kot. Okey, sebenarnya saya sudah sediakan 6 soalan. Ini adalah soalan berapa? Ya, masih ada 3 lagi soalan. 1, 2, 3. Okey, mungkin kita siapkan 3 soalan inilah kan. Dengan cepatlah. Kalau tak tepat juga kita mungkin sambung pada kelas akan datang lah. Ataupun Google Meet akan datang. Okey, Okey. Kasih banyak tutup. banyak ada dari mau ikut Sini. tapi orang bilang macam lambat sudah dia bilang. Oh iya kah? Dia bilang nantilah Apa? next time. Ya. Kita akan buat lagi. Sebelum buka sekolah, kita akan cuba buat lagi lah. Okay? So, kita teruskan. Setelah lagu-lagu yang begitu mengasyikkan itu. Menambah semangat kita. Okay. Ini ialah tingkatan 4 punya soalan juga. Okay, tingkatan 4. Okay. Persamaan garis lurus. Okay, soalan ini pun agak popular lah dalam exam. So, yang ini, actually soalan ini senang saja, tanpa markah. Okay, iaitu yang penting sekali ialah kamu perlu tahu ada 3 langkah lah. 3 langkah untuk menulis persamaan garis lurus. Langkah pertama ialah mencari M, iaitu dia punya kecerunan, cari M. Yang kedua itu ialah, langkah kedua ialah apa? Menggantikan M dan C. Cari nilai M dan cari nilai C. Okay, sorry. Langkah kedua patutnya ialah cari nilai C. And then langkah ketiga ialah gantikan M dan C ke dalam bentuk am. Persamaan garis lurus. Okay, ganti M dan C. M dan C dalam bentuk am. Okay, ke dalam bentuk am. Bentuk am persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX. MX plus C. Okay, itu adalah dia punya persamaan bentuk am garis lurus. Okay, so soalan ini kan, dia sudah bagi ada 2 garis yang selari. Okay, ada 2 garis selari. So, apabila soalan cakap garis selari, bermaksud satu benda yang perlu kamu tahulah. Kalau untuk 2 garis selari, mereka punya kecerunan mesti adalah sama. Okay, itulah benda yang perlu kamu tahu. Asalkan nampak perkataan selari, 2 garis lurus itu mesti mempunyai kecerunan yang sama ataupun M yang sama. Okay, so seperti yang saya cakap, nak tulis persamaan mesti ada 3 langkah, iaitu langkah pertama cari M. So kita akan mula-mula kita akan cari M dululah. Untuk JK, tengok JK ialah garis ini ya. Ini ialah garis LM. So oleh sebab mereka dua-dua ni selari, maka saya tahu kecerunan JK sama dengan kecerunan LM. Okay, daripada sini kamu nampak ni ada satu X di sini kan. Ada satu X di sini. So, untuk guna J dan K ni, cari kecerunan adalah tidak boleh. Sebab saya tak tahu nilai X ini berapa. Tapi kalau you lihat LM, sini 30, sini 94, maka saya boleh gunakan 2 titik ini untuk cari M bagi garis LM. Dan selepas saya cari kecerunan bagi garis LM, maka kecerunan itu akan sama dengan JK. Okay? So, itu adalah kenapa dia tulis perkataan selari di sinilah. Okay, iaitu dia mau kamu gunakan LM untuk cari kecerunan dulu. Dan kecerunan itu sebenarnya sama dengan kecerunan JK. Okay, so macam mana nak mencari kecerunan? Kita ada 2 formula, iaitu sama ada kita menggunakan Y2 minus Y1. Okay, ini adalah form 4 kalau you masih ingat lah. Kalau tidak ingat, kita kasih refresh di sini. Sama ada you gunakan 2 titik itu, iaitu Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Dan satu lagi formula adalah menggunakan pintasan. Okay, iaitu sama ada menggunakan ini, negatif pintasan Y. Pintasan Y. Pintasan Y per pintasan X.
Okey, itu ialah formula. Tapi oleh sebab kalau kamu lihat garis LM kan, garis LM kamu hanya tahu dia punya pintasan X tapi tak tahu pintasan Y. Jadi kamu tak boleh pakai formula yang kedua inilah. Yang ini tak boleh pakai. Kamu kena pakai formula pertama, iaitu menggunakan Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So, macam mana nak start? Okey, mula-mula kamu pilih salah satu titik sebagai X1, Y1 dan satu lagi sebagai X2, Y2. Sebab kita tahu bila kita nak tulis koordinat kan, koordinat mesti start dengan koordinat X dulu kan, diikuti oleh koordinat Y. So, bila kamu nak namakan itu X1, Y1 itu, pilih salah satu titik. Let's say saya mau pilih L sebagai X1. So, ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Okey, manakala titik yang kedua itu mesti adalah X2. Ini adalah X2. X2 dan ini adalah Y2. Okey, so sekarang kamu cuba gantikan nilai-nilai ini ke dalam formula ini. Cuba cari apa kecerunan LM. Okey, saya kasih setengah minit, 30 saat. Kamu cuba gantikan X1, Y1, X2, Y2 ke dalam formula ini. Cuba cari apakah kecerunan M. Kalau sudah boleh respon di chat box atau boleh buka mic, kasih tahu saya. Jawapan ialah berapa? Ada orang respon nggak? Saya tak nampak itu Google Meet. Jawapan ialah 2/3. Ada jawapan? Yes. Okay, very good. Adeline, Intan, Siti, Suhaimah, Siti Nur Arifah. 2/3, betul. Tania. Okay, caranya adalah seperti yang saya buat di sinilah. Okay, just gantikan nilai-nilai X1, X2 itu ke dalam formula ini. Tapi berhati-hati ya, bila you nak labelkan X1, X2 itu, mesti X1, Y1. Mesti berpasangan lah. Jangan kamu label ini sebagai X1, Y2, ini X2, Y1. Ataupun ini X1, ini X2, ini Y1, Y2. No. Okay? Koordinat mesti start dengan X lepas tu Y. So, of course, ini mesti XY, XY. Dan bila kamu pilih ini sebagai satu, pasangan ini Y pun mesti satu. Kalau ini X2, ini pun pasangannya mesti 2. Okay? Tak boleh ini 2, ini 1, ini 1, ini 2. No. Mesti berpasangan. Mesti 2, 2, 1, 1. Begitu. Okay, so langkah pertama selesai cari M. Maka saya tahu M untuk JK pun adalah 2/3. Okay? Sebab mereka adalah selari. So, kecerunan bagi JK pun adalah 2/3. Okay, next step. Langkah kedua. Langkah kedua adalah cari C. Ini kasih ignore. Saya kasih padam dulu. Okay, langkah kedua ialah cari C. So, macam mana nak cari C ya? Iaitu pintasan Y. Macam mana mau cari C? Okay, nak cari C kan, kamu kena gantikan M, X dan Y ke dalam bentuk am. Okay, apa maksudnya? Okay, sekarang kamu sudah tahu bentuk am persamaan ialah ini kan. Bentuk am persamaan garis lurus ialah ini. Okay. Dan kamu juga sudah tahu M ialah 2/3. Okay. Jadi sekarang, oleh sebab kamu mau cari persamaan garis lurus JK, jadi kamu lihat JK. Okay, lihat garis JK. Dia mesti akan kasih satu titik dengan koordinat X dan Y kepada kamu. Okay. Pasti akan kasih. Kalau dia tak kasih kan, kamu memang tak boleh tulis persamaan JK. So, dalam gambar raja, dia mesti akan bagi satu titik dengan koordinat X dan Y sudah dia bagi siap-siap. Supaya kamu boleh cari persamaan.
So, dalam case ini, saya akan pakai titik J lah. Sebab K ada X kan, saya tak tahu apa nilai X ini. So, saya abaikan K, saya akan pilih untuk guna titik J. Di mana 3 ini adalah X saya. Dan 4 ini adalah Y saya. Okay, Y. So, langkah kedua, macam mana nak cari C? Caranya adalah gantikan, gantikan, saya guna short form, gantikan G, saya gunakan G lah, gantikan X, Y dan M ke dalam bentuk am, iaitu masukkan dalam formula ini. So, sekarang apa saya buat? Saya akan tulis Y, di mana Y ialah 4 kan? Nilai Y ialah 4. So, saya akan tulis sini 4 sama dengan M. Berapa nilai M tadi? Yang kita sudah cari di step 1, 2/3. So, saya akan tulis 2/3 darab dengan X. Berapa nilai X? Tengok balik titik J. X ialah -3. So, darab -3. Lepas tu tambah dengan C. Oleh sebab step 2 ialah kita mau cari C, maka C itu akan kita biarkan dalam C. Kita akan cari C. Ini macam satu persamaan linear sudah. Jadi sekarang kita selesaikanlah. 3 dengan 3 ini boleh hapuskan. So, sini akan jadi -1. Ataupun nak tekan kalkulator terus pun boleh lah. 2/3 terhadap ini. Maka sini akan jadi -2. -2 kasih pindah pergi sebelah kiri. Akan jadi tambah 2. So, C akan sama dengan 4 tambah 2, iaitu jawapannya adalah 6. So, step 2 cari C, selesai. Ini sudah cari. Lastly, step 3. Apa kita buat? Kita akan gantikan M dan C ke dalam bentuk am. Gantikan M dan C. So, M kita punya jawapan ialah dari step 1, iaitu ini. C jawapannya dari step 2, iaitu ini. Jadi sekarang gantikan M dan C ke dalam bentuk am, maka Y dan X ini biarkan saling balik. So, saya akan buat Y sama dengan M. M ialah daripada step 1, 2/3. Jadi saya akan tulis 2/3. X, saling balik X. Tambah C. C ialah 6. So, tambah 6. Selesai. Jadi, ini adalah saya punya jawapan. Inilah persamaan saya. Y sama dengan 2/3 X tambah 6. Maka selesailah sudah soalan A. Kalau nak cari persamaan, selalu ingat 3 langkah ini ya. Cari M, cari C, ganti M dan C dalam bentuk am. Untuk step 2 kan, ulang suara untuk step 2, macam mana cari C, ganti X, Y, M ke dalam bentuk am. Ada orang masuk. Hai, Ayu. Baru sampai. 2/3, 2/3, betul. 2/3, ya, betul. Jadi, itulah cara kita cari soalan A. Sekarang kita teruskan ke soalan B. Apakah nilai X? Macam mana kita nak cari nilai X ini ya? Kita boleh gunakan kecerunan. Sebab kita sudah tahu kecerunan ini LM sama dengan kecerunan JK ya. Jadi sekarang kita nak cari X, kita akan guna pakai formula inilah. So ini X, kita anggap ini X1, Y1, ini X2, Y2. Dan kamu sudah tahu kecurunannya ialah 2/3. Maka apa kita buat ialah, saya kasih padam dulu. Sebab tak ada tempat, saya kasih padam dulu.
Okey, so kita sudah tahu kecurunannya ialah 2/3 dan sekarang diminta kita nak cari cari nilai X. Jadi caranya adalah kita akan gunakan kecerunan. Okey, di mana saya punya X1, Y1. Saya anggap ini X1, okey ini X1 lah. X1, ini Y1. Lepas tu ini X saya adalah X2 lah. Okey, X2. Ini adalah X2 dan 9 ini adalah Y2. Okey, so sekarang bolehkah kamu kasih gantikan ini X1, Y1, X2, Y2 ke dalam formula ini? Okey. Dan jawapan ini mestilah sama dengan 2/3. Sebab kita sudah cari daripada awal-awal tadi kan. Kecerunan adalah 2/3. Jadi kamu sekarang gantikan X1, Y1, X2, Y2 ke dalam sini. Dan samakan ini dengan 2/3. Okey, kamu cuba buat. Saya pun akan buat di sini. Tengok siapa cepat. Okey. Tengok siapa lebih cepat dapat jawapan. 2/3. Okey. Kalau dapat jawapan, type di chat box lah. Ada sudah orang type kah jawapan? Jawapan saya X ialah 6. Betul tak? Ada siapa sudah dapat jawapan? Belum. Oh, saya menang lah kalau begitu. Saya orang pertama lah dapat jawapan. Okey, seperti yang saya buat 2/3 ialah yang sudah kita cari awal-awal iaitu kecerunan LM. Okey, itu kita sudah cari awal-awal. So kecerunan LM seperti yang saya cakap mesti sama dengan kecerunan JK sebab mereka adalah dua garis yang selari. So saya gunakan formula kecerunan ini untuk cari nilai X. So ini ialah formula dia. Y2 minus Y1 bahagi dengan X2 minus X1. Okey, nilai-nilai ini saya ambil daripada titik ini koordinat J dan K Okey, keempat-empat nilai ini saya dapat daripada titik J dan titik K. Saya sudah nyatakan di sini X1 ini Y1 ini X2 Y2. Okey, dan jawapan ini akan sama dengan 2/3. Okey. Lepas tu apa saya buat? Saya kasih darab silang lah. Darab silang. 2 darab dengan ini 2 ni X tolak 3 dan 3 darab dengan 9 tolak 4. Okey. So, ini saya selesaikan bahagian sini dulu lah. Negatif-negatif akan jadi positif. So, that's why saya dapat X plus 3 lah. Okey. Dan saya akan darab dengan 2 di sini. Okey. Letak bracket. Kasih darab dengan 2. And then sama dengan ini 3 darab dengan ini. 9 tolak 4 ialah 5. 5 darab 3 dapat 15. Okey. And then lepas tu saya akan kembangkan lah. 2 darab X, 2 darab 3. Okay, so dapatlah 2x tambah 6 kan. Sini akan dapat 2x tambah 6. So tambah 6 itu, betul tak? Tambah 6, macam saya salah kan? Tambah 6. Adakah saya betul lah jawapan 6 salah, macam salah?
Macam salah sudah jawapan saya. Sepatutnya ini adalah tambah 6. 15 tolak 6 berapa? 9 kan? Ya, 9 bagi 9. 2. Patutnya 9/2. ialah Kalau ikut salah, 9/2. 9/2 kan? Ya, Atau nak kasih dalam mix number pun boleh lah. Mix number. 4.5. Ya, nak kasih ini pun boleh dalam bentuk pecah, nombor bercampur ataupun dalam bentuk perpuluhan pun boleh lah. Baik. Ini. Okey. Ada orang dapat jawapan tak? Tak ada respon ni. Ada, sama aja. Okey. Bagus. Okey, jadi soalan ini sudah selesai. Okey, kita mau teruskan lagi kah? Ada lagi 2 soalan tak? Ataupun kamu cuba try 2 soalan ini di rumah lah kan? Soalan berapa sih? Sekarang sudah jam 3.43. Mata kaca 4 sudah. Bukan, soalan berapa? Mau Soalan dibuat di berapa? rumah. Soalan ini ialah soalan, kalau ikut sini lah, inilah soalan 8 Okey. lah. Tapi sebenarnya 8. ini ialah soalan yang kelima lah yang kita sudah bincang ini. Okey. Mungkin nanti Putri kamu boleh share dengan rakan-rakan kamu lah soalan-soalan yang gambar yang saya post di grup kan. Okey. Yang ini soalan 8 sama? Soalan 8 dengan soalan yang ini ialah 9. Okey. Itu je. Soalan 8 dan soalan 9. Okey. Sebab kami sudah start sejak jam 2 kan. Okey. So saya harap Google Meet hari ini kamu ada belajar sedikit-sedikit lah, walaupun tidak banyak. Mungkin dapat refresh balik lah. Mungkin soalan-soalan tingkatan 4 pun ada yang mungkin sudah lupa kan. So just refresh balik soalan-soalan yang dari tingkatan 4 untuk persediaan peperiksaan akan datang. Okey, so adakah kamu belajar sesuatu hari ini? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah kan? Okey, Ya. baguslah. Okey, sebelum kita bersurai, bolehkah saya ambil gambar? Seperti biasalah, ambil gambar kan sebagai Boleh. kenang-kenangan. Sebab kita ada dari pelajar daripada Muhibah lah, daripada Saint Mary lah, daripada Sandakan 2 lah, daripada Gum-Gum lah, kan? Okey, boleh kita ambil gambar? Boleh saya minta buka itu video, boleh tak? Buka kamera, Ambil gambar bukan sekejap, video. kan? Okey. Ya. Tekan saya dengan Putri saja 2 orang. Sweet lah saya. Ya. Biarlah bermuka buruk, tak juga apa-apa. Siapa je cantik sini? Dia ada. Ada. Siapa? Yalah. Ya salah. Wih. Dia Fanny. Dia Fanny, suka. Adeline. Ayu. Iya, cikgu. Ya, buka video dulu. Buka kamera. Buka video. Adakah video sini? Buka kamera. Kita mau ambil Kejap, gambar aku dulu. cari dulu buka video. Ya. Siti, Suhaima, Kil, Eric. Siapa yang macam tak dapat buka ada halangan kah? Tak payahlah buka. Oh iya lah kan. Okey lah. Tak apa. Tapi ya, Faham siapa juga, yang free itu, siapa yang rasa penipu kokil betul-betul rosak tuh.
Oke, seperti biasa Adeline nampak rambut saja. Dahi-dahi. Dahi-dahi sama siling-silingnya. Sama kipas-kipasnya apa pusing itu. Oke, Oke, mari, mari. Fanny. Nampak tapak tangan saja. Aduh. Oke. Wih, terangnya lampu itu Adeline. Oke, Ayu. Oke. Heel. Nampak tangan saja. Oke. Oke. Sedia semua. 1, 2, 3. Tengok kamera, senyum. Oke. Sekali lagi, si Fanny macam sibuk ya. Semula. Wih, kena marah sama abang nanti. Oke. Oke, tengok oke, kamera. oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya, sekejap ah. Saya paste dulu. Bergerak tuh si Ayu, se. Ya bah nih, Ayu nih. Lah kamu. Jangan bakal gerak-gerak sana. Mati kamu, bagi tahu abang kamu. Abang siapa? Bagi tahu kamu abang kamu. Lah. Apa baju? Oke, satu lagi. Belum Tidak ada, tutup tidak ada. mic-nya. Lagi freestyle. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you, sir. Oke, kita akan jumpa lagi. Mungkin dalam grup lah kita bincang bila lagi kalau nak buat lagi Google Meet kita akan bincang dalam grup lah. Alright. Oke ya. Oke. Oke, see you. Bye, sir. Thank Thank you. you, Bye. sir. Oke. Bye-bye. Welcome. Bye. Bye. Cikgu, Ya, malu saya cikgu. apa? Malu saya cikgu. Malu apa? Terus hilang saya mau cakap. Aina. Kamu cakap apa? Enggak lah cikgu. Ramai ya cikgu. Mana ramai